Gelapnya. Sekejap Cuba cari cerah sikit. Asal gelap kan gelap kan. Cerah sikit. Enggak. Sekejap tengah adjust. Aduh. Ni apa? Wah, tak apa-apa keluarnya. Sekejap Nak dia cari yang cerah-cerah sikit. Gelap. Kita ni apa? Okay, bolehlah clear sikit. Warna putih macam ni, gelap sikit. Okay. Assalamualaikum, selamat malam semua. Saya nak share sekejap Share sekejap dengan pada ni. Mode kepada siapa. Share, copy. Tak payahlah. Okay. Selamat malam semua. Okay, hari ni dah 9 hari bulan. Hari Sabtu 9 hari bulan 10. Okay, jadi 9 hari bulan buku menuju tawan bab 9 iaitu jualan sebenar. Ni How to make your first million. Bab 9 dia ada 11 bab. Saya tunjukkan sekejap. Ni ada 11 bab dalam ni. Dan hari ni adalah bab 9, jualan sebenar. Clear tak? Kan? Kenapa ni? Saya cuba ni guna prim ni tau. Guna prim, bukan guna Go Live biasa. Ada play pula sini. Okay lah. Tak berapa kan. Saya tukar sekejap. Atau tak payah guna apa-apa lah. Tak payah guna apa. Adik. Ibu. Dah. Cancel. Kenapa cancel? Apa ni, biasa je. Ini yang biasa. Oh gitu. Pakai lebih putih lah, aku tak nampak sangat muka ibu. Tak, tudung dia warna purple sebenarnya, tapi nampak warna hitam. Sebenarnya warna purple. Black apa? Memang purple. Tapi kenapa bila tengok dalam, saya tengok dalam ni, dalam handphone pun jadi nampak warna hitam. Okey, selamat malam. Saya Kati Nohayati, tapi panggil biasa dia panggil kawan panggil, kawan-kawan jiran panggil Kati. Okey, saya daripada JB area Tebrau, Kangkar Tebrau. Okey, ada saya adalah ejen Sajidah Aihu. Sambil-sambil tu saya buat juga pulut kuning. Esok pagi saya buat pulut kuning sebab ada order kan besok. Jadi sesiapa yang ingin nak makan pulut kuning besok, bolehlah PM saya malam ni sebab esok pagi dah masak kan. Saya share ke grup sekejap
Bu, share kat adik bu. Ha? Tak payahlah. Aduh. Tengok, buka je tengok. Okey. Adik Okey, tak saya boleh share dah buka. share. Okey. Asal mak gelap. Itulah, Okey. itulah. Malam ni saya nak share jualan sebenar. Jualan sebenar maksudnya kita kena check lah. Sentiasa kena check sebenarnya jualan sebenar kita ni. Kadang-kadang ada je apa ni, ada je dia tahu dia banyak sale dia banyak, barang produk dia laku, ada hari orang beli kan. Stok dia selalu habis. Kalau ada produk sendiri tu dia buat jual habis. Tapi bila dia check balik, bila ujung bulan dia check balik ataupun setiap minggu dia check balik, yang dia dapat tu dengan modal dia keluar kan, tak memperasangkan. Maksudnya tak, macam seperti tak berbaloi dengan usaha dia, dengan kerja dia, dengan penat dia, tak berbaloi. Sebab apa? Mesti yelah, bila dia kira macam tu kan, dia dah nampak keadaan macam tu, kena check balik satu persatu daripada mula, modal dia berapa, kena tulis semua, kena catat semua apa saja duit yang dia keluarkan untuk sebagai modal itu, mesti kena catat satu buku rekod. Sebab nak kira total berapa modalnya, dan juga sale tu pun setiap hari tu kena tulis berapa dapat. Kalau guna botol, tulis berapa botol dan berapa IM. Kalau pakai pack tu, tulis berapa pack dan tulis berapa IM. Jadi supaya jelas kita nak kira balik pun senang. Kat mana kita nak tahu kat mana modal sebenarnya berapa, sale sebenarnya berapa, dan keuntungan kita dapat tu berapa. Untung yang dapat tu berbaloi tak dengan tenaga kita nak buat kerja daripada pagi sampai ke malam. Belum campur lagi dengan kos, termasuk ni kos production ni. Kalau yang buat produk sendiri lah, kos production ni tak masuk lah kos post, kos apa lagi, kalau yang pakai runner tu kan, tolak kos runner, apa lagi kos yang tak nampak tu, yang kena kira juga semua. Kita kena tulis semua tu. Yang ada masa ni bila nak tahu apa ni, bila nak tahu jualan sebenar tu, selalu ramai saya percaya ramai je. Dan saya pun pernah juga ramai je, bila kira dapat masa kita tahu jualan kita banyak, ada order selalu, ada orang beli selalu produk, tapi mana duitnya? Tak nampak. Mau cakap niaga meniaga tapi duit tak nampak, ataupun ala duit cuma pulang modal saja. Kalau pulang modal saja, mana gaji kita, mana rasa penat kita, belum campur tolak bayar api, air, gas lagi kan. Jadi yang mana buat produk sendiri ni memang kena check betul-betul, kena kira betul-betul setiap apa yang beli, saya keluar sikit, setiap apa yang barang kita beli tu, misalnya setiap barang yang kita beli tu kena tulis. Lepas tu amat penting kena simpan resit segala bil yang kita beli barang tu kena simpan. Buatlah macam mana pun, dalam macam saya bil tu saya tape dalam buku ledger. Saya kan dah tulis kan, hari ni beli barang apa, total berapa. Yang resit-resit yang berkenaan beli barang tu saya tampal kat dalam buku ledger tu, bersebelahan buku ledger macam ni. Sebelah tu saya tulis berapa harga, beli berapa hari bulan, berapa harga. Yang sebelah sini saya tampal resit dia tu. Jadi supaya kalau resit tu yang bercampur-campur, contoh ada barang yang bukan untuk kita buat modal ni, ya, tengoklah bergantung pada mana. Kalau ada 5 barang dalam situ resit, ada 5 barang, ada 2 barang yang bukan untuk bisnes ni, 3 barang saja, kita tandailah, bulatkan yang bahagian yang beli barang untuk niaga ni, kira sekali untuk 3 barang berapa. Jadi senang kita, kadang kita nak kira ni 5 hari bulan ataupun 9 hari bulan lagi ni, kita tulis total saja, kita kira semua, campur RM2, campur RM5, campur RM10, RM40, RM40, kita tulis RM40. Next nanti ada satu masa kita nak check, dulu fikir kan, contoh saya hari ni saya beli
serbuk koko. Sebab esok saya nak buat kek kan, kek coklat. Saya dapat order lah satu. Besok ni malam ni tadi siang saya beli serbuk koko setengah kilo RM11.25. Serbuk koko ni dia ada yang agak berbeza lah. Ada berbeza, ada yang mahal, ada murah, ada yang sedang. Dan berbeza juga mengikut kedai. Kedai lain harga dia lain. Jadi kalau kita tak tulis barang apa yang kita beli, next nanti bila kita nak refer kan, bulan lepas beli serbuk koko ni setengah kilo berapa ringgit kita nak tahu yang kita beli hari ni dengan bulan lepas berat yang sama, lebih mahal ke lebih murah ke, kan? Sama lepas tu kita kena jadi kita lebih tahu beli lepas beli kedai ni sebab kita ada resip kita nak boleh simpan. Bulan lepas beli kedai ni harga dia semacam ni. Bulan ni pula saya beli harga berat sama tapi dengan harga lain. Mana lebih, kita boleh compare kan mana lebih murah. Jadi untuk sebagai reference kita untuk next nanti kita tahu kedai ni lebih murah. Okay. Jadi itu sebab kita penting kita simpan resip. Ada orang cakap tak perlu simpan resip, kita tulis je kuantiti modal kita keluarkan. Boleh juga, tapi saya lebih suka, lebih refer, lebih sure kan simpan sekali resip. Sebab kita nak refer kadang-kadang dulu beli serbuk koko situ murah, berapa murah, bulan ni beli kat sini mahal. Tapi bulan lepas tu beli kat mana? Nanti kan lupa beli kat mana kan. Kalau kita ada pengesik, biasanya ada nama kedai, ada nama handphone. Apa-apa kalau kita nak bertanya apa-apa tu bertanya ke kedai kan. Ada stok ke tidak, kadang-kadang emergency tepung rokok tak cukup, nanti kita nak telefon kedai nak tanya kan, pukul berapa tutup, ada stok tak, dan tidak kalau kita pergi saja tiba-tiba kedai tutup ataupun stok dah habis, jadi kita nak lari kedai lain pula, kos juga, kos minyak, kos masa, jadi sebab tu kena tulis detail lah, sebaiknya detail. Sebab tu saya lebih suka resip belian tu saya tape dekat dalam buku ledger tu supaya tak hilang. Kita susun ikut date dia lah, berapa hari bulan. Jadi senang nak refer, nak check balik pun senang. Bila beli, kedai mana, macam tu lah. Jadi saya sebenarnya senang nak buat review, nak buat kek, mana belum siap lagi kek tu. Nak buat malam ni, tapi dapur saya tu dia macam sepik sikit, tak sesuai lah. Saya nak gerak-gerak, ambil gambar macam nak buat video ni kan. Tapi lepas live nanti saya buat sebab esok nak ada anak kan, ada order. Jadi saya nak cerita macam mana jualan sebenar berkaitan dengan kos saya buat sebiji kek coklat ni. Satu adunan saya biasa guna loyang 8 inci. 8 inci ni dalam berat dia dalam 1 kilo lebih, dan lebih kurang 1 kilo 300 gram ataupun 1 kilo 200 gram. Saya tak timbang tepat sangat, tapi sebab biasanya saya jual dalam bentuk dalam kiraan loyang. Satu loyang 8 inci, satu loyang 9 inci ke tak kisahlah, sekitar satu adunan tu jual dengan harga macam tu. Saya tak, kalau orang tanya 1 kilo berapa, cakap saya tak kira kilo, saya kira satu adunan satu loyang ataupun satu loyang saya cakap. Loyang ni saiz 8 inci, 8 kali 8, macam tu. Okey. Sebab memang kalau satu adunan tu dia akan berat dia 1 kilo lebih. Jadi kos untuk buat satu biji kek ni saya dah kira lah kan. Dia kira dia lebih kurang kalau guna bahan premium seperti guna buttercup ke, guna apa lagi, guna butter, lepas tu guna minyak. Kalau minyak jagung atau minyak matahari, lebih sedap lah. Minyak matahari sebenarnya lebih sedap daripada minyak jagung, dan harga dia lebih up lah, lebih mahal daripada minyak jagung. Lepas tu lagi satu, guna minyak jagung atau minyak matahari ni kolesterol dia rendah dibandingkan dengan minyak biasa.
Lagi saya lebih suka buat kek coklat ni, salah satu sebabnya sebab saya kukus saja, saya tak bakar. Saya tak berapa suka nak guna oven. Jadi lagi kos untuk sebiji buat kek ni dalam lebih kurang harga dia RM12. Sikit kan, RM12 betul. 12 darab 3. Okey, kos untuk buat satu adunan kek coklat ni lebih kurang harga dia RM11 lebih, RM11.5. Tapi saya ambil genapkan sebab saya tak kira tepat ni. Saya cuma sebelum ni dulu saya pernah kira harga dia kos dia lebih kurang macam tu, dan saya kira genapkan senang untuk mudah faham lah. Okay, saya mikir RM11. RM11 kita saya darab dengan 3. Contoh modal keseluruhannya telur, campur tepung, campur gula, campur susu, campur tepung coklat, tepung koko, apa lagi, tepung koko, tepung gandum, minyak, susu sejat, susu cair, susu pekat, gula, itulah. Jadi total semua kalau gitu RM11. RM11 ni modal. Modal. Kena kira tau, macam gula, tepung ni kira lah. Berapa saya timbang tau. Dulu saya ada buat kiraan lah. Tapi sekarang tak ada kat sini. Apa ni? Contohnya gula sekilo kan RM2.75. Jadi saya akan bagi berat gula saya guna tu berapa. Sebab gula saya guna tu satu cawan. Satu cawan saya akan timbang berapa berat dia. Sebab saya nak kira berapa RM2.75 tu bahagi berapa berat dia untuk dapatkan gula satu cawan berapa sen. Kena kira tepat tu tau macam tu. Tepung pun sama. Telur pun sama. Telur sekira satu biji 50 sen. Untuk satu adunan kek menggunakan 4 biji bermakna RM2. Mula-mula kena kira tepat dulu tau. Sen tu kena kira tepat dulu. Bila dah total semua kita boleh boleh genapkan. Boleh genapkan. Betul, ni saya genapkan RM11. Okey. Ni modal. Jadi untuk kira buat untuk nak kira harga jualan, saya darab 3. Darab 3 bersamaan dengan RM33. RM33 untuk satu loyang kek coklat. Okey, ni kek sajalah RM33. Campur kotak biasa RM1.2. Kotak dengan papan kek mengikut harga dia, mengikut saiz dia. Biasa biasa kalau papan tu RM1. Kotak RM1.20. Tu yang harga biasalah. Bukan yang cacat-cacat, bukan yang jenis cantik-cantik sangat lah. Cantik-cantik sangat tu harga dia lebih tinggi lah. Ada yang pecah RM2 lebih, ada pecah RM3. Yang biasa-biasa tu RM1.20. Papan kek biasa RM1. Ada yang RM90. Lepas tu pisau pisau potong kek itu lagi dia biasanya RM80 ataupun RM1. Ada ikut jenis dia lah kan. Kalau jenis yang macam lurus biasa tu ada RM80 atau RM90. Dari setengah kedai RM1. Itu saja pun dah RM1, RM2, RM3. Pisau, campur kotak, campur papan dah RM3. Jadi saya letak harga RM35. Campur RM3, campur RM3, RM36. Sebab itu kat luar sana ramai je yang jual sebiji kek coklat ni RM40, RM45. Bergantung pada bahan yang digunakan lah. Kalau bahan-bahan yang biasa digunakan dia tak harga RM40. RM40 pun boleh jual lah. Okey, RM40. Lepas tu ada yang kalau guna bahan yang premium sampai RM50 ataupun RM60. Okey. Tapi biasa saya letak harga RM35 ataupun RM40. Okey. Yang besok ni saya buat malam ni saya buat ni untuk ada order besok ni saya letak harga RM35. Okey. Jadi sebab kenapa muadah saya ni RM11, saya darab dengan 3. Okey, kenapa 3? Sebab saya belajar dalam belajar dalam mana? PJJ. Dulu kan saya suka ambil belajar PJJ, buat kek, buat kuih. Jadi cara adalah yang mengajar cara nak kira macam mana nak kira bahan-bahan dia, ke bahan mentah dia kan.
Jadi sebab tu dia digalakkan kita kali darab 3. Modal darab 3. Macam saya kira tadi lah 11 darab 3 jadi RM33. Jadi RM33 ni kenapa darab 3? Macam ni 3. Macam ni 3. Ni RM11 ialah modal dia. Modal harga telur, harga tepung, harga gula, susu semua ni dalam ni. Jadi yang sebelah lagi ni ialah adalah modal-modal yang tak nampak. Contohnya apa? Modal-modal yang tak nampak ataupun dengan campur sekali dengan kerja kita lah, kerja. Penat kita kan. Lepas lagi modal-modal yang tak nampak ni kalau macam telur ataupun modal yang nampak. Modal yang tak nampak ni contohnya air. Gunakan air, menggunakan kalau guna bakar guna oven, guna elektrik. Lepas tu guna apa lagi? Api, air, gas, kalau guna gas kan. Gas pun masak juga. Saya guna gas juga, saya guna pengukus kalau buat kek ni. Jadi bahan-bahan yang tak nampak ni. Ada juga bahan-bahan yang kita tak masuk dalam harga yang sebelah tadi, termasuk contohnya baking powder, soda bikarbonat. Nampak ini terguna sikit saja, satu sudu kecil kan. Sudu kecil ini dia tak masuk dalam modal ni. Okey, satu sudu kecil baking powder, soda bikarbonat, lepas tu esen vanila sedikit. Yang ini semua dia masuk dalam sini, okey. Dan tak kira pula api air pun kena kira juga. Api air gas pun kena kira juga. Sebab orang yang buat bisnes menggunakan oven, bakar biskut ke kuih ke kek ke kan, api bil elektrik rumah diorang tinggi. Sebab menggunakan oven memang apa nak cakap, bil akan tinggi lah, jadi kena kira juga tu. Kalau orang cakap orang tak tahu ni dikira modal ni saja, tak boleh. Okay. Modal ni pun kena juga. Nombor 2. Nombor 3 ialah gaji kita. Takkan kita buat kita buat ni kan, buat ni macam-macam kita buat ni kan. Pergi beli barang lagi, kita buat ni lagi, kita ayak tepung, kita pukul telur. Semua takkan tak ada gaji. Inilah gaji kita. RM11 ni gaji kita. Jadi sebab itu saya diajar dulu oleh guru darab 3. Sebab itu kalau bahan yang kita guna ni adalah bahan yang premium, barang yang mahal, bila terdarab yang 3, dia of course lah jadi harga tinggi. Kalau kita guna bahan yang biasa-biasa, modal rendah, darab yang 3, harga dia pun rendah lah sikit. Sebab itu kalau tak heran kalau contohnya kedai ada setengah kek kan, jenis kek tu harga dia mahal. Ada sampai 100 lebih sebiji kek kan, 100 lebih, ada 200, ada yang RM80, ada RM30 kan. Berkata pada bahan yang digunakan. Kalau yang dah 100 lebih dan 200 lebih macam tu biasa di deko harga lain pula. Bukan sembarang boleh buat deko. Saya pun tak pandai buat deko macam tu. Okay, itu pun guna bahan juga. Dan sekarang ni bahan buat kuih ni dia naik harga tau. Contoh saya beritahu, Planta margarin pelangi, dia nama pelangi kan popular kan, pelangi tu daripada pasar raya besar sehingga ke kedai-kedai butik semua ada. Sebelum ni harga dia cuma RM4 lebih, paling mahal pun RM5, RM5.5, RM5 ataupun RM4. Yang murah RM4.6. RM4.6. Tapi sekarang harga dia berapa tahu? RM7.5. Saya baru beli RM7.5. Jauh beza. Harga lebih kurang beza RM3 tau. Jadi kalau kat luar sana beli kuih, harga dia dah tak sama dengan 2 tahun lepas. Okey. Jadi bila dia dah dapat jualan sebenar tu, kita dapat datang modal berapa, untung kita berapa, kita nak jual berapa, modal itu lah kan. Kita kira modal RM33. Belum campur kotak, belum campur papan kek tu, belum campur pisau. Kalau dekor harga lain pula. Sebab itu boleh kita cari RM50, RM60 sebiji kek.
Okey, sebab tu kena kira betul-betul, kena tepat. Kita nak letak harga bukan sebarang-sebarang kita suka hati nak letak harga. Bukan boleh agak-agak. Ni buat kuih macam ni okey. Kalau kat luar sana jual 50, boleh jual 50 lah. Mungkin orang jual 50 tu dia guna bahan-bahan lain tak sama bahan kita guna. Jadi kita kena letak harga, kira harga kos kita sendiri. Jangan kira kos harga orang lain. Kan? Orang lain guna minyak matahari, guna minyak zaitun. Kita guna minyak biasa kat dapur, kita yang goreng ikan tu guna minyak biasa yang ataupun kita guna minyak dalam plastik yang sekilo RM2.5 tu. Tak samalah, dia sekilo beli dia minyak zaitun ke minyak matahari ke tu harga dia lebih mahal. Kita guna dia margin pelangi. Pelangi sekilo RM7.5. Saya cakap baru-baru ke beli RM2.5. Ada sana tu beli dia guna butter, harga dia satu ketu RM12. Jadi tak sama. Jadi jangan letak harga ikut-ikut orang. Walaupun dia jual kek coklat, saya pun jual kek coklat, saya tak boleh ikut harga dia. Saya kena kira sendiri modal saya. Okey. Jadi bila dah letak harga macam tu, kita tambahkan semua apa yang perlu. Kalau orang ni dia nak kek saja, dia tak nak gubah apa-apa, dia tak nak dekor apa-apa, just macam tu saja. Okeylah macam tu. Tapi kalau dia nak, okey, saya nak gubah macam ni, saya nak kotak cantik macam ni, saya nak pisau, saya nak kat atas tu nak letak coklat Ferrero Rocher, macam tu. Itu harga lain lah. Tak sama kan. Jadi supaya kita harga jual, modal kita dengan harga kita jual tu, kita dapat gaji kita. Ramai je dulu pun saya tak tahu tau, tapi bila dah belajar macam ni, kira macam mana nak letak harga jualan kita, jadi kita boleh nampak lah, kita boleh nampak untung kita kat mana. Untung itulah kita kira gaji kita. Dah penat buat kek, bukan senang tau buat kek. Orang lain boleh tidur, boleh rehat, boleh tengok handphone, boleh tengok Facebook, kita buat kerja. Itulah gaji kita. Nanti kalau tak kira betul-betul, kita semua letak harga je, mungkin tak ada gaji kan. Lepas modal, lepas duit minyak, duit gas, duit api semua, tapi gaji tak ada. Okey, kesian lah macam tu kan. Jadi kena siapa yang buat produk sendiri ni, yang buat kerja kat dapur tu untuk deliver pada orang tu, kena berhati-hati. Kena, sebab ramai je, saya percaya ramai je kat luar sana tak ambil kisah sangat yang kira kos betul-betul ni. Dia kira ala kadar saja. Kira kos pun lebih kurang. Tadi contoh tadi kita kata beli barang ni, beli barang tu, barang ni berapa harganya? Kira 100 je lah. Macam tu. Mulai pada malam ni kena berubah sikap. Tak boleh mengagak-agak. Modal kita kena kira betul-betul. Kalau harga dia RM10.90, kita kena catat, kena tulis RM10.90. Tak boleh beragak-agak 100 agaknya, genap pula 100. Tapi sebenarnya mungkin RM120, mungkin RM102. Jadi bila dah nak kira modal, nak kira jualan tu, nanti kalau kita kira daripada awal kita kira modal tak betul, kita nak letak harga pun nanti tak apa ni cakap, tak tally, tak betul lah. Okey, jadi mulai hari ni siapa yang selalu beli barang untuk buat modal tu, tak tahu berapa total dia berapa, kena ubah, kena ambil tahu, kena ambil kisah. Sebab ini penting sangat. Tapi berbeza pula dengan kalau jadi reseller. Macam contoh, saya kan ejen Sajidah iPhone kan, ejen Sajidah iPhone. Kita tak perlu tak perlu lagi nak kira berapa kos dia, berapa dia panggil packaging dia ke apa kan, tak perlu kira. Sebab reseller ataupun jadi ejen ni, dia dapat produk, kita bayar produk yang dengan harga ahli. Macam saya akan ambil desktop kopi, contoh desktop kopi, bayar dengan harga ahli. Lepas tu syarikat dah tetapkan harga ahli berapa, harga jual berapa. Jadi kita kena jual ikut harga syarikat. Boleh kurang daripada harga syarikat, tapi tak boleh kurang daripada harga ahli. Kurang pada harga ahli itu ialah jadi satu kesalahan. Jadi satu kesalahan.
Dia syarikat berhak apa ni, expiredkan keahlian kita kalau kita jual di bawah pada harga ahli. Jadi harga ahli dengan harga syarikat yang tetapkan tu, harga syarikat yang tak jualkan tu ialah keuntungan kita. Ada yang untung satu produk tu, ada yang untung RM5, ada yang untung RM7. Jadi kalau nak ambil untung RM2 je pun tak apa, nak ambil untung RM5 pun boleh, nak ambil untung RM7 pun boleh. Tapi jangan lebih jangan jual kepada lebih daripada harga yang syarikat dah tetapkan, dan jangan kurang daripada harga ahli. Syarat dia macam tu. Okay, jadi dia seller macam ni, jadi ejen atau jual produk orang ni, sebenarnya nak kira untung, nak kira margin kita tu lebih mudah dibandingkan kita buat bisnes produk sendiri. Lebih mudah. Sebab kita tak perlu kira banyak, kita tak perlu fikir banyak. Kita ambil barang, dapat barang kita jual, kita dapat untung runcit. Dan ada yang off-kan lah bonus, ada syarikat ada bagi bonus kat kita. Jadi sebab saya buat dua-dua, saya juga ada ejen cerita iPhone, saya juga adalah saya ada buat pulut kuning, ada juga kek kan. Bagi saya sebab pulut kuning dengan rendang ayam. Kalau siapa yang nak boleh PM saya, sempat lagi ni. Baik esok baru nak masak, pagi esok baru nak masak. Malam ni saya buat kek coklat. Siapa-siapa yang nak pun boleh PM juga saya. Untuk besok pun boleh, malam ni sempat buat, esok pagi pun saya boleh lagi sempat buat lah. Okey. Jadi berapa harga yang diletakkan oleh jual ni, jual seller ni, kita sebagai pembeli, sebagai pelanggan, jangan nak cakap pernah dengar tak apa ni harga macam ni, harga sikit darah ke, harga harga nak pergi Mekah balik hari ke, kan? Sebab kita kena yakin yang menjual tu pun dia dah letakkan harga sesuai dengan harga jualan dia tu. Kita kena fikir positif lah macam tu. Tak semua orang nak modal RM10 jual RM100. Tak rasanya insya-Allah tak ada lah macam tu. Sebab tak ada macam tu. Tak adalah untung modal RM10 nak jual RM100, tak adalah. Kalau untung RM10 jual RM30 itu biasa. Jadi apa lagi kalau lagi satu kalau nak dapat keuntungan ni, buat produk sendiri, keuntungan tu lebih banyak daripada jadi reseller ataupun jadi ejen orang. Buat produk sendiri ni kita boleh adjust modal kita berapa macam mana, dan kita boleh letak harga kita. Tapi kalau jadi reseller ni, jadi jual produk orang, kita tertaluk dengan terma dan syarat yang oleh syarikat atau founder produk tersebut. Okey. Jadi saya buka page 49. Sebenarnya jualan sebenar kena catat lah ni. Jualan sebenar lah, buku ni pun ada tulis pencapaian bulan berapa, kita tulis bulan berapa, lepas tu matlamat jualan kita berapa. Matlamat jualan ni pun kita nak letak bukan sembarang boleh letak, kena refer juga 444, iaitu matlamat jualan ataupun magic number. Magic number tu kena kira lah dulu lah. Magic number tu daripada bab 4 kita letak dekat matlamat jualan. Lepas tu jualan bulan ini dapat berapa, supaya kita boleh bezakan bulan 9 matlamat jualan berapa, jualan bulan ini berapa. Dan dari situ bila kita tulis, kita nampak alamak untung lah bulan ni, untung sikit ya bulan ni, alamak tak untung lah, tak sampai target lah bulan ni, kurang berapa, tu boleh kira terus. Bila nampak tu boleh kira terus. Jadi kan dia tahu daripada situ. Okey. Faham tak kata? Cara sebenar ni. Pada buku ni ada tulis, ada ruang kosong yang kena tulis. Ni bulan berapa matlamat jualan kat sini, dan jualan bulan ini. Ni setiap bulan kita tulis ni. Okay. Jadi bila kita tulis kat sini, macam mana nak tulis tu?
Matlamat jualan ni kita refer dua bab 4. Matlamat jualan, matlamat jualan dan magic numbers. Daripada berapa kita dah kira tu, apa kita dapat kita kira magic numbers tu, tulis kat sini. Dan jualan bulan ni ialah bila hujung bulan kita kira semua. Kira semua duit yang masuk tu, duit yang masuk, dan juga boleh refer juga dengan statement bank dengan buku ledger tu sebagusnya dia mesti tally. Jadi boleh tahu jualan sebenar berapa sen bulan ni kan. Bulan 9 berapa sen. Jadi dia dapat sama ada dia jadi automatiknya jualan bulan ini tu mesti lebih tinggi daripada matlamat jualan. Barulah tercapai target jualan. Barulah ada untung. Jadi kalau kurang, maknanya tak capai dah target kita. Target 5,000, dapat 4,000. Tak capai. Jadi masuk bab 11 bab nanti. Bab 9, bab 10 kan. Bab 10. Bab 10 ialah kepuasan pelanggan. Yang daripada sini buku surat sebelah dia ni pencapaian. Kalau tak capai, kurang 1,000 tu tak capai, kenapa? Kena cari sebab dan kenapa tu kena cari, kenapa tak capai. Sebab kita nak betulkan mana yang kurang, mana yang kita buat salah, kan? Mana kita buat salah, apa yang kita buat salah kena check sebab tak capai tu kan. Jadi sebab kita nak setting balik nak adjust untuk bulan baru, supaya bulan baru ni, bulan 10 ni capai target kita. Ataupun boleh cover lagi bulan yang tak capai target ni. Jadi sebab itu buku ni penting, kena pakai setiap hari, guna buku setiap hari, kena buka setiap hari, kena tengok setiap hari. Dan dia diguna boleh pakai selama setahun. Setiap hari, bayangkan setiap hari 365 hari, hari-hari pegang buku ni, hari-hari buka buku ni. Sebab yang pertama bab 1, of course lah setiap hari kena buka. Bab 1 rancangan harian, setiap malam kena tulis. Nanti saya lepas live ni saya kena buat lah rancangan harian saya untuk besok. Yang mana saya buat hari ni sudah buat hari ni, saya tanda. Tanda yang dah buat, yang tak buat tu kena pakar. Dan kena cek juga kenapa tak buat. Ada masalah apa kan? Check. Jadi yang tak buat tu kena postpone pada hari lain. Besok ke, lusa ke, kita fikir bila kita nak buat perkara tu. Kalau melibatkan orang lain, dengan customer ke apa ke kan, kita boleh tanya kan, bila boleh jumpa. Okey lah, Isnin kita awak cepat-cepat kita dah tanda dah hari Isnin jumpa customer. Time kalau tahu buku apa, jangan lebih tepat tulis buku berapa. Itu rancangan harian. Okey, lepas ni saya kena buat ni rancangan harian ni. Ini malam buat. Okey, itu saja malam ni saya nak cerita berkenaan dengan jualan ni, jualan sebenar. Okey, itu saja saya nak share malam ni. Jadi amat penting, saya ulas balik, amat penting kita cek modal dan untung berapa. Modal dan save berapa sebenarnya. Dia dapat modal berapa, dapat save berapa. Bila dapat save berapa tu kita boleh tolak modal kita, baru kita boleh tahu sebenarnya kita dapat untung berapa. Adakah kita dapat gaji kita ataupun tak, macam mana. Okey, jadi kita kalau sebelum ni belum, sahabat-sahabat tu belum pernah buat lagi, belum detail lagi, kena berubah, kena buat, kena buat supaya bila kita letak harga tu, kita letak dengan perasaan yang yakin itulah harga yang kita patut letak. Bukan main ikut orang, bukan ikut apa ni, ataupun bukan agak-agak, ataupun bukan lebih kurang. Kita letak ni harga yang sebenarnya, yang kita yakin dengan harga tu, supaya nanti bila orang cakap apa-apa pun, orang cakap barang kita jual mahal ke, murah sangat ke, dia tak bagi kesan pada kita. Sebab kita yakin produk kita dengan harga macam tu. Inilah. Okey, sampai sini saja malam ni. Harap berpuas hati. Siapa yang nanti yang masuk live saya, betul-betul tolong share, like dan komen. Okey, sampai sini saja malam ni.
Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sampai akhirnya. Okey.